Ja, hallo, guten Abend, Freunde von Klasse Bochum. Wir haben schon fertig gemacht, äh, B1 bis B1-2 Deutschkurs mit Netzwerk Neue. Aber hier in diesem Nacht oder Abend möchte ich Ihnen wieder Grammatik über Relativsatz ein bisschen erzählen ya. So, jadi kita sudah menyelesaikan kelas B1 sampai B1 2. Lalu sekarang teman-teman saya akan menambahkan mengenai grammar oder gramatik mengenai relative Satz. Relative Satz oder auf English relative clause. Gut ya. Oke, teman-teman. Warum benutzen wir Relativsatz ya? Wenn wir Sachen oder Leute erzählen, wir möchten nicht wieder und wieder die Sachen oder die Leute sagen. Und wir möchten professional sein. So, darum benutzen wir Relativsatz. Kita ingin menjelaskan barang atau orang tanpa setiap saat mengucapkannya dan akan terlihat profesional, maka kita bisa menggunakan relative Satz ya, teman-teman. Relative Satz, was ist Eigenschaften von diesem Satz? Atau apa karakteristik dari relative Satz ini? Ja, hier gibt es 4 Eigenschaften ya teman-teman ya, karakteristiknya. 1, Relativsatz beschreibt das Nomen näher. Jadi Relativsatz menjelaskan benda sebelumnya dengan detail. Jadi benda yang dijelaskan adalah sebelumnya. Jadi kita menjelaskan benda. 2, Relativpronomen ersetzt Nomen. Relatif pronomen yang kita gunakan adalah menggantikan kata benda, bukan kata kerja. Jadi kita menggunakan relatif pronomen itu untuk menggantikan kata benda, oder Nomen ya. 3, Genus und Numerus ist gleich. Gender dan angka adalah sama. Atau maksudnya di sini, bila kita ingin menjelaskan gendernya adalah maskulin, maka di dalam relatif pronomen kita akan menggunakan maskulin juga. Bila kita menggunakan oder menggantikan dalam bentuk singular, maka kita akan menggunakan relatif pronomen dalam bentuk singular juga. Begitu sebaliknya untuk plural. 4, Relativsatz ist gleich wie Nebensatz ya. Jadi Relativsatz itu sama dengan Nebensatz di mana kata kerjanya ada di belakang kalimat. So das Verb immer am Ende. Verb immer am Ende ya. Oke, gut ya. Weiter, kita akan mencoba dalam nominatif dulu. Zum Beispiel, das ist ein Computer. Komputer der, kalimat keduanya, der Computer ist teuer. Komputer itu mahal. Maka kita dapat menggunakan dalam bentuk relatif Satz menggunakan relatif pronomen menjadi das ist ein Computer der teuer ist. Ini adalah komputer yang mahal. Jadi kita tidak mengulang das Komputer lagi ya. Oder Entschuldigung, der Komputer berulang kali. Good ya. Membentuk relatif pronomen im nominatif, maka kita menggunakan bestimmte Artikel. Yang mana bila singular maskulin adalah der, feminin singular die,
Netral Singular das und Plural die. Zum Beispiel. Also ja, zum Beispiel. Ja, Beispiele Relativsatz ya. Das ist die Frau. Itu adalah ibu. Sie wohnt in Berlin. Dia tinggal di Berlin. Seorang wanita ya, ibu-ibu. Das ist, maka kita akan menggabungkannya menjadi Relativsatz dalam bentuk satu kalimat seperti ini. Das ist die Frau, die in Berlin wohnt. Atau artinya, itu adalah seorang ibu yang tinggal di Berlin. Nah, nomennya adalah yang akan dijelaskan adalah Frau di sini. Relatif pronomennya maka menjadi die. Mengapa die? Karena dia dalam bentuk nominatif. Oder untuk mudahnya, di sini adalah subjek, maka dia menjadi nominatif. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali dengan contoh berikutnya. Ich habe einen Tisch. Ist alt. Saya memiliki sebuah meja. Dia tua, sudah tua mejanya ya. Maka dapat digabungkan menjadi Ich habe einen Tisch, der alt ist. Ingat, verb immer am Ende. Nomennya di sini adalah Tisch, yakni der ya. Di sini kena pengaruh dari akusatif karena haben adalah kata kerja akusatif. Maka di relatif pronomennya adalah der, tetap menjadi der bukan menjadi den ya, karena dia di kalimat yang kedua adalah dalam bentuk nominatif atau dia subjek ya. Good ya. Weiter. Das ist der Mann. Heißt Jürgen. Itu adalah seorang laki-laki. Dia bernama Jürgen. Maka kita akan menggabungkannya menjadi dalam satu kalimat. Das ist der Mann, der Jürgen heißt. Dia adalah seorang laki-laki bernama Jürgen. Good ya. Sekarang contoh dalam bentuk plural. Das sind Freunde. Sie leben in Paris. Ini adalah teman-teman. Mereka tinggal di Paris. Das sind die Freunde, die in Paris leben. Ini adalah teman-teman yang tinggal di Paris. Ya. Nomennya adalah die Freunde. Relatif pronomennya adalah die. Karena dari sie leben in Paris. Good. Weiter. Clara is nett. Sie lebt in Jakarta. Clara baik, dia baik hati gitu ya. Dia tinggal di Jakarta. Nah, hati-hati teman-teman, di sini kita akan meletakkan relatif pronomennya di tengah-tengah kalimat. Clara, the net is lebt in Jakarta. Clara yang baik itu tinggal di Jakarta. Di sini adalah subjek, maka dia menjadi nominatif. Dia mengganti di sini menggantikan Clara, yakni berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya kita akan melihat relativsatz dalam akusatif ya, im akusatif. Relativsatz im akusatif sama seperti yang tadi, yakni 4 karakteristik ini harus menjadi acuan teman-teman. Yakni Relativsatz beschreibt das Nomen näher ya, menjelaskan benda sebelumnya dengan detail. Yang kedua, relatif pronomen ersetzt Nomen. Artinya relatif pronomen ini menggantikan kata benda, bukan kata kerja.
Drei genus numerus ist gleich. Jadi bila singular maka kita mengganti relatif pronomennya dalam bentuk singular. Bila plural maka kita menggantinya dalam bentuk plural. Relativ Satz sama dengan Nebensatz, artinya verb immer am Ende. Good. Kita lihat bentuk relatif pronomen im akusatif. Singular maskulin dia akan menjadi der, juga kadang Entschuldigung, menjadi den, tapi juga kadang menjadi der bila dia ada di tengah-tengah kalimat. Feminin akan menjadi die, netral akan menjadi das, plural akan menjadi die. Kita akan melihat contohnya sebagai berikut. Beispiele Relativsatz im Akkusativ. "2050 gibt es sehr viele Menschen. Sie leben in Städten." 2020 akan terdapat banyak orang. Mereka tinggal di kota-kota. Mereka tinggal di kota-kota. Maka kita akan gabungkan menjadi 2050 gibt es sehr viele Menschen, die in Städten leben. 2050 akan terdapat banyak orang yang tinggal di kota-kota, di perkotaan. Di sini nomornya adalah Menschen dalam bentuk plural, maka relatif pronomennya adalah berbentuk die. Die di sini terpengaruh akusatif karena ada kata kerja leben. Weiter Beispiele Relativsatz im Akkusativ. Die Hausbewohner brauchen den Strom. Er entsteht durch Solarzellen. Para penghuni membutuhkan listrik. Listrik ini didapat melalui solar atau melalui tenaga matahari. Maka kita akan gabungkan menjadi der Strom, den die Hausbewohner brauchen, entsteht durch Solarzellen. Nah, teman-teman, der di sini adalah karena dia dalam bentuk dia nominatif menjelas dia subjek, maka dia menjadi der. Tetapi dia menjadi den relatif pronomennya dikarenakan terpengaruh kata kerja akusatif brauchen, maka menjadi den. Selanjutnya, contohnya adalah dalam akusatif berikut ini. Die Küche ist ein zentraler Raum. Dapur adalah ruangan sentral. Die Bewohner werden sich in der Zukunft teilen. Para penghuni akan membaginya di masa yang akan datang. Maka kita akan gabungkan menjadi Die Küche ist ein zentraler Raum, den sich die Bewohner in der Zukunft teilen werden. Nomennya adalah Raum, yakni bergender der dengan menggunakan unbestimmte Artikel, menggunakan ein dan adjektif, maka digantikan dengan relatif pronomen den, yakni bestimmte Artikel dalam kasus akusatif. Karena dipengaruhi oleh teilen, ya, kata kerja teilen diikuti oleh akusatif. Selanjutnya kita akan melihat Relativsatz dalam kasus datif. Akan berbentuk singular, maskulinnya dem, femininnya dem, netralnya der, dan pluralnya denen. Kita akan melihat dalam contoh kalimat. Man trifft andere Bewohner. Orang akan menemui penghuni lainnya. Man kann sich mit andere Bewohner
unterhalten. Orang dapat berbicara atau ngobrol, bercerita dengan penghuni lainnya. Maka bila kita gabungkan akan menjadi man trifft andere Bewohner mit denen man sich unterhalten kann. Di sini denen karena menggantikan Bewohner yang dalam bentuk plural. Nah, bila teman-teman lihat di sini ada preposisi mit yang diikuti oleh datif, diletakkan sebelum relatif pronomen. Jadi preposisi dalam relatif such diletakkan selalu sebelum relatif pronomen. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Man begegnet of dimension. Orang seringkali akan berjumpa dengan banyak orang. Orang akan memperoleh sebuah hubungan yang dekat dengan orang-orang lain. Maka bila kita gabungkan menjadi relatif such akan seperti ini. To mention denen man of begegnet hat man eine engere Beziehung. Nah, di sini penggabungannya adalah dalam bentuk dia di tengah-tengah dari sebuah kalimat. Maka relatif pronomennya adalah denen karena plural. Dan preposisi dalam relatif such diletakkan sebelum relatif pronomen. To mention. Baiklah, kita akan lanjutkan ke contoh selanjutnya. Wir brauchen einen großen Park. Kita membutuhkan taman yang besar. Man kann in dem großen Park sich erholen. Orang dapat terhibur atau beristirahat di taman yang besar. Maka bila kita gabungkan akan menjadi wir brauchen einen großen Park in dem man sich erholen kann. Nah, di sini nomennya adalah park, lalu relatif pronomennya adalah Entschuldigung. Ya, di sini akan di sini nomennya adalah park. Ya, nomennya adalah park di sini. Lalu relatif pronomennya adalah dem dan dia diletakkan sesudah preposisi. Menjadi wir brauchen einen großen Park, in dem man sich erholen kann. Baiklah, teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai relatif such im Nominativ, Akusatif, und im Dativ. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke saya melalui WhatsApp atau juga bisa langsung di dalam WA group. Terima kasih teman-teman. Viel Erfolg in Klasse, neue Klasse B1, 3 bis B1, 4. Auf Wiedersehen. Tschüss.